Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin, pelbagai usaha telah diambil bagi memenuhi komitmen yang diikrarkan semasa sidang kemuncak bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, dengan mengarus perdanakan pengurusan biodiversiti dalam pembangunan negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, daripada keseluruhan kawasan berhutan di Malaysia, hanya 1.7% adalah kawasan hutan terosot. Bagaimanapun, kerajaan amat serius dalam pengurusan hutan secara bertanggungjawab dan berkekalan dalam melaksanakan program restorasi. Sejak tahun 2016, seluas 1,859 hektar kawasan terosot telah dipulihkan dengan peruntukan sebanyak RM152.82 juta. Pada tahun ini pula, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM34.5 juta untuk kerja-kerja restorasi hutan terosot di seluruh negara. Saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri melipat gandakan usaha untuk memulihkan kawasan hutan terosot melalui nature-based solution, terutamanya dalam kawasan sensitif alam sekitar. Sesungguhnya kos bagi mengekalkan dan memelihara kawasan hutan di Malaysia adalah sangat besar. Mengikut anggaran, sebanyak RM6 bilion diperlukan bagi tujuan ini. Dan ke arah ini, pelbagai instrumen keuangan khusus telah diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan, termasuk Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation, Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli Nasional, dan Tabung Amanah Kumpulan Wang Pembangunan Hutan di bawah kerajaan-kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia. Sungguh pun demikian, instrumen keuangan sedia ada masih belum mencukupi bagi menampung peruntukan yang amat besar tersebut. Jadi menyedari hakikat ini, pada tahun 2020, Jemaah Menteri telah bersetuju meluluskan penubuhan Malaysia Forest Fund, MFF, yang merupakan entiti yang akan menguruskan mekanisme keuangan khususnya untuk sektor perhutanan serta melaksanakan mekanisme reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries, REDD+. Saya yakin usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh MFF ini akan membuka peluang kepada badan-badan korporat, pihak swasta dan juga institusi keuangan untuk bersama-sama terlibat sebagai rakan strategik dalam aktiviti konservasi hutan melalui instrumen-instrumen persijilan karbon iaitu Forest Conservation Certificates, FCC, dan Forest Carbon Offset, FCO. FCC dan FCO yang dikeluarkan oleh MFF ini adalah berdasarkan keperluan United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, yang pastinya akan memberikan kelebihan pada badan-badan korporat dari segi penerimaan pengguna dan meningkatkan akses pada pasaran. MFF dijangka akan membawa masuk dana sebanyak 100 juta US dollar dalam tempoh 7 tahun yang akan datang dan seterusnya akan disalurkan pada kerajaan-kerajaan negeri khusus untuk usaha-usaha konservasi termasuk perhutanan sosial yang akan dapat meningkatkan taraf sosioekonomi orang asli, orang asal dan juga komuniti setempat. Saudara-saudari sekalian, pelibatan sektor swasta dalam usaha untuk memelihara dan mengurus khazanah negara melalui persijilan karbon akan dapat meningkatkan indeks environmental, social and governance ESG syarikat dan bukan sahaja terhad semata-mata sebagai satu aktiviti tanggungjawab sosial korporat
ataupun corporate social responsibility. Malah, aspek pelaporan kelestarian ataupun sustainability report dalam bidang perniagaan telah pun menjadi satu keperluan sektor swasta pada masa kini. Dan saya amat berharap pihak swasta akan mengambil peluang ini untuk bekerjasama sebagai rakan strategik MFF ke arah meningkatkan lagi usaha-usaha konservasi hutan kita secara kolektif. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saya menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan negeri dalam mewartakan kawasan sensitif alam sekitar, iaitu hutan simpanan kekal, kawasan perlindungan, reserve hidupan liar dan kawasan kepentingan antarabangsa seperti tapak Ramsar dan tapak manusia dan biosfera MAB. Dan saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri mempertingkatkan lagi usaha mewartakan dan mengekalkan kawasan-kawasan berhutan, terutamanya kawasan koridor ekologi Central Forest Pine dan Heart of Borneo HOB. Rancangan fizikal negara yang keempat, RFN4, yang sedang dimuktamadkan turut memberikan penekanan kepada CFS bagi menjamin kesinambungan lanskap hutan menerusi penubuhan koridor ekologi baru. Pendekatan ini berupaya untuk mengurangkan konflik manusia dan hidupan liar dan membolehkan pergerakan bebas hidupan liar, khususnya spesies-spesies ikonik negara yang diancam kepupusan. Sekiranya tindakan luar biasa atau extraordinary action tidak dilakukan sekarang, maka negara pasti akan kehilangan spesies ikonik, terutamanya harimau Melaya, buat selama-lamanya. Justru saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri mengambil tindakan untuk mewartakan kawasan habitat harimau Melaya sebagai hutan simpanan kekal ataupun reserve hidupan liarnya. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN pada yang ke-78 pada 29 Januari 2021 telah menyaksikan penyatuan julung kalinya semua negeri di Malaysia dalam bidang pengurusan perhutanan negara yang telah menjangkau usia 120 tahun. Pada mesyuarat tersebut, semua kerajaan negeri telah bersetuju dan menerima dasar perhutanan Malaysia yang menggariskan hala tuju yang jelas kepada sektor perhutanan dalam mendepani cabaran-cabaran baru di peringkat domestik dan antarabangsa. Saya ingin tekankan bahawa dasar perhutanan Malaysia ini adalah dasar kita bersama. Kita semua harus bertindak dan memainkan peranan yang lebih aktif sebagai ejen konservasi dan penggerak pembangunan sosio-ekonomi negara. Dan saya berharap agar usaha bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam melaksanakan ke-5 objektif dasar perhutanan Malaysia akan terus padu bagi mencapai sasaran yang telah dihasratkan. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya menyambut baik komitmen kerajaan-kerajaan negeri untuk meningkatkan litupan hutan di bawah rancangan struktur negeri masing-masing. Kerjasama strategik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dan juga pihak swasta adalah penting dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Dan bagi menyokong hasrat ini, saya telah pun melancarkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara dengan sokongan yang amat berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri pada 5 hari bulan Januari yang lalu. Kempen yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita atau Greening Malaysia, Our Trees, Our Life, itu telah pun merekodkan penanaman lebih 4 juta pokok dan 400 spesies oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuklah individu, organisasi-organisasi kerajaan dan syarikat swasta. Pada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin menyeru sekali lagi
supaya semua pihak melipat gandakan usaha untuk bersama-sama menjayakan agenda nasional penghijauan Malaysia dengan sasaran penanaman 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Pada hemat saya, sumber kekayaan baru daripada hutan perlu terus diterokai dan dimanfaatkan melalui pemantapan aktiviti R&D di sektor perhutanan. Kerajaan-kerajaan negeri disarankan supaya mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti pengusahahasilan hutan dan seterusnya memperkasakan pelaksanaan forest beyond timber seperti eko lancongan, industri herba dan juga pharmaceutical. Usaha untuk menggalakkan penyertaan orang-orang asli, orang asal dan komuniti setempat melalui program perhutanan sosial sewajarnya diberikan juga tempuan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya menzahirkan ucapan terima kasih khususnya pada kerajaan-kerajaan negeri atas komitmen yang dipamerkan terhadap dasar perhutanan Malaysia, dan saya amat yakin bahawa sektor perhutanan Malaysia telah melangkah ke satu era baru dalam pengukuhan, persefahaman dan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri demi kepentingan negara, rakyat dan khazanah hutan kita. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan dasar perhutanan Malaysia dan selamat menyambut Hari Hutan Antarabangsa 2021.